Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zahirul Haikal bin Syazrul Zaiham dari kelas Bahasa Melayu 2 PISMP Ambilan Jun 2023 Keluaran 2028. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang tokoh-tokoh yang telah menyumbang kepada perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu moden terbahagi kepada dua tahap, iaitu tahap pra-merdeka dan pasca merdeka. Antara tokoh yang terlibat dalam perkembangan bahasa Melayu pada tahap pra-merdeka ialah W.G. Syallabeh. Siapakah W.G. Syallabeh ini? William Gildersleeve Syallabeh atau lebih dikenali sebagai W.G. Syallabeh lahir pada 7 Ogos tahun 1862 di Leicester, United Kingdom. Beliau memulakan pendidikan beliau pada tahun 1873 di Grove House Academy. Seterusnya, pada tahun 1876, beliau melanjutkan pelajaran beliau di Haileybury College di Hertfordshire. Haileybury College merupakan bekas pusat latihan bagi pegawai syarikat Hindia Timur. Beliau bercita-cita menjadi seorang jurutera mekanikal, tetapi beliau disuruh oleh bapanya untuk menyertai tentera. Pada tahun 1882, beliau mendapat pangkat Lieutenant di Royal Engineers. Beliau terpilih untuk memasuki School of Military Engineering di Chatham selama 2 tahun. Setelah selesai pelajarannya selama 2 tahun, beliau berangkat dan berpindah ke Singapura pada tahun 1886 melalui laluan di antara negara Egypt dan negara Hong Kong menaiki kapal. Beliau tiba di Singapura pada 7 hari bulan 1 tahun 1887. Beliau mula mahir bertutur dalam bahasa Melayu semasa menjadi ketua kepada 54 orang tentera Melayu. Beliau terpegun dengan orang Melayu dan bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu. Hal ini menjadikan beliau lebih rapat hubungannya dengan orang Melayu berbanding hubungan beliau dengan orang Eropah. Beliau memulakan kerjaya beliau di Malaysia pada tahun 1887 sehingga tahun 1916. Beliau antara orang yang menubuhkan Mission Press pada tahun 1890. Mission Press merupakan pertubuhan yang besar sehingga sebelum Perang Dunia Kedua. Beliau meninggalkan tanah Melayu pada tahun 1916 kerana masalah kesihatan beliau. Dan beliau telah menghembuskan nafas beliau yang terakhir pada tahun 1947. Semasa beliau berada di tanah Melayu, beliau telah memberi beberapa sumbangan kepada perkembangan bahasa Melayu. Antaranya, beliau telah menterjemahkan risalah bagi kempen penginjilan pada tahun 1888. Terjemahan ini ditulis dalam tulisan Arab dan juga tulisan Rumi. Beliau merasakan rasa tak puas hati dengan kualiti penterjemahan lagu berunsur agama yang disediakan oleh mubalik-mubalik lama. Beliau mula menterjemahkan beberapa lagu gospel yang pernah dinyanyikan beliau dahulu kepada bahasa Melayu. Antara lagu tersebut ialah We Are Out on the Ocean Sailing. We Are Out on the Ocean Sailing dinyanyikan oleh tentera Melayu semasa mendayung bot ke Pulau Berahi setiap pagi. Walau bagaimanapun, usaha beliau ini tidak berjaya untuk menarik perhatian orang Melayu. Hal ini membuatkan beliau berasa tertarik dengan orang Melayu kerana orang Melayu sebagai orang asal di tanah Melayu tetapi tidak mempunyai usaha
bagi mereka untuk menerima pendidikan yang lebih tinggi tentang bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Melayu. Pada tahun 1890, beliau telah menulis sebuah karya bahasa Inggeris menggunakan tulisan Jawi. Ini merupakan detik ataupun titik permulaan di mana W.J. Shalabeh mula mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. Pada tahun 1891, beliau dengan kerjasama ejen dari Singapura membuat lawatan ke pejabat British and Foreign Bible Society di London. Hasil lawatan ini, beliau telah berjaya menghasilkan Gospel of Matthew dalam tulisan Rumi. Pada tahun 1892, beliau telah melakukan semakan kitab Injil dalam bahasa Melayu bagi penerbitan semula di tanah Melayu. Pada tahun 1894, beliau telah mengeluarkan kalender bagi tahun Kristian dan tahun Islam. Pada tahun 1896, beliau telah mencetak sebuah buku bertajuk Sejarah Melayu ataupun lebih dikenali sebagai Malay Annals. Malay Annals merupakan sejarah Melayu dari awal abad ke-16. Hal ini merangkumi penubuhan dan perkembangan kerajaan Kesultanan Melaka dan hubungan kerajaan tersebut dengan kerajaan-kerajaan sekitar. Bagi menghasilkan karya yang hebat, beliau telah mengambil beberapa teks manuskrip daripada ahli-ahli bahasa yang lain untuk dibandingkan dan menambah baik kandungan yang sedia ada. Usaha beliau ini bagi memudahkan pelajar berbahasa Melayu untuk mempelajari bahasa Melayu. Beliau merupakan antara tokoh yang mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan bagi melatih generasi penutur bahasa Melayu akan datang agar lebih menghargai bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1896, W.J. Shalabeh telah mengutarakan penubuhan sekolah vernakular khususnya untuk penggunaan bahasa Melayu. Pada tahun 1897 dan 98, beliau berusaha membina semula inventari gelaran orang Melayu bagi kemudahan pekerja Kristian. Risalah bertajuk Life of David and the Life of Christ ditulis bagi pembaca Muslim. Pada tahun 1899, beliau telah menulis buku Practical Malay Grammar. Pada tahun 1902, beliau telah menerbitkan The 6,500 Words Malay English Vocabulary. Pada tahun 1906, dengan kerjasama Sulaiman bin Muhammad Noor, mereka telah berjaya mengeluarkan sebuah buku bertajuk Kitab Kiliran Budi. Pada tahun 1908, beliau telah mengeluarkan Hikayat Hang Tuah dalam ejaan Rumi dan pada tahun 1904, beliau telah mengutarakan penggunaan tulisan Rumi dalam urusan rasmi kerajaan. Antara karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pelajaran dari Halid Isa Al-Masih tahun 1907, Hikayat Hang Tuah tahun 1908, Kitab Kiliran Budi 1909, Perjanjian Baru Bahasa Peranakan Baba Malay 1913, Hikayat Abdullah 1915 dan Hikayat Seri Rama tahun 1915. Seterusnya, saya beralih pula kepada tokoh pasca merdeka. Tokoh pasca merdeka yang saya pilih ialah Profesor Dr. Abdullah Hassan. Dr. Abdullah Hassan lahir pada 20 Mac tahun 1942 di Teluk Anson, Perak atau lebih dikenali sebagai Teluk Intan pada masa sekarang. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Semanggul dan melanjutkan pelajarannya di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Sekatan Star di Ipoh. Beliau melanjutkan pelajaran beliau di taraf ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam bidang linguistik pengajian Melayu di Universiti Malaya.
Beliau kemudiannya menyambung pelajaran lagi di peringkat PhD dan telah tamat pada tahun 1972 dalam bidang linguistik pengajian Melayu di University of Edinburgh, Scotland. Beliau memulakan kerjaya beliau di University Sains Malaysia di Pulau Pinang di bahagian pengajian bahasa Melayu pada bulan Mei tahun 1972. Beliau telah berkhidmat selama 25 tahun sejak tahun 1972 hingga tahun 1997. Jawatan terakhir yang disandang oleh beliau di University Sains Malaysia ialah Profesor Bahasa Melayu. Seterusnya, beliau meneruskan kerjaya beliau di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau bekerja di sana selama 4 tahun, dari tahun 1997 hingga tahun 2001 sebagai Profesor Komunikasi. Beliau juga merupakan ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia, singkatannya PPM, dan Persatuan Linguistik Malaysia, singkatannya PLM. Terdapat banyak sumbangan yang telah disumbangkan oleh beliau. Antaranya, beliau merupakan antara tokoh yang memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan pentadbiran. Hal ini bagi bertujuan memandaikan rakyat. Beliau juga berusaha untuk mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa pribumi. Hal ini bagi membina kreativiti pribumi. Beliau juga mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etika dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal. Beliau telah menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemah 11 buah buku. Beliau dan isterinya Aidun Muhammad telah menghasilkan 10 buah buku berkaitan teknik berfikir, 8 buah buku berkaitan komunikasi dan 10 buah buku berkaitan kamus. Antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Pola-Pola Kebudayaan pada tahun 1970 yang merupakan penterjemahan bagi Ruth Benedict Patterns of Culture pada tahun 1934. Seterusnya, The Morphology of Malay pada tahun 1974, Civic Menengah Baru buku 4 pada tahun 1977, Linguistik Am untuk Guru Bahasa Melayu 1980, Penerbitan Kata dalam Bahasa Melayu pada tahun 1986 dan Tata Bahasa Pedagogi Bahasa Melayu pada tahun 1993. Daripada apa yang saya bentangkan, jelaslah terdapat beberapa perbezaan yang ditekankan oleh tokoh-tokoh ini dalam perkembangan bahasa Melayu. WG Syalabel lebih menekankan kepada penterjemahan bahasa Melayu bagi memudahkan penduduk di tanah Melayu untuk mempelajari lebih dalam tentang bahasa Melayu. Manakala Abdullah Hassan pula lebih kepada untuk memandaikan rakyat dalam bahasa Melayu. Baiklah, sekian saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.